nyata yang tiada menerima, ia akan tersembunyi dan samar atasnya Ta'ala sekali-kali. Seperti jikalau bahawasa seseorang kita adalah ia pada wakil hidup 60 tahun di dalam taatkan Tuhan, 30 tahun pada negeri Mekah. Dan sebagai tahu itu muka surat 14 di tengah, sebagai tahu dan nyata yang tiada menerima ia, nyata akan tersembunyi dan samar tak terang, tak jelas atasnya Ta'ala sekali-kali. Situ cara apa ni? Lan ayat mengapu lah ke mana? Cara apa? Orang suruh tengok kitab dulu. Weh, ilmu. Apa mana ilmu? Pengetahuan. Mengetahui itu apa dia? Takluk dia. Ketahuan Allah. Boleh beza. Sifat makni semua apa? Arif? 7. Apa dia? Kudrat, Murodat, ilmu, ayat, sama, besar, kalam. Apa mana sifat makni kembali? Sifat yang ada. Sifat yang ada. Ada macam mana? Diri dia ada semua. Diri dia ada semua. Jana? Diri dia ada semua. Diri sifat sendiri itu ada. Macam mana contoh? Kalau hak kita lah. Surat. Arwah. Itulah macam mana contoh? Tunjuk contoh. Sifat makni sifat yang ada. Ada diri. Macam mana contoh dia? Putih. Putih hitam. Putih hitam. Duduk di mana? Putih. Duduk di kapas. Hitam duduk di kain. Tu. Keras duduk di batu. Masin duduk di darah. Manis duduk di ular. Busuk duduk di bangkai. Panas duduk di api. Tu orang panggil sifat wujud. Wujudi. Kalau hak kita Arab lah. Abu. Kalau kita nak Arab. Hak Tuhan sifat wujudinya kata Arab itu kata sifat sudah lah. Ini ketiw elok lah. Ini kelabu lah. Sebagai tahu. Tersangkut balik sana. Di atas tu, matan sama matan. Mengetahuikan segala perkara. Mengetahui segala perkara sebagai tahu. Bapak mutlak. Mentaukidkan amin. Darab tu darban. Memukul aku akan sebagai pukul. Bapak mutlak. Itu sebagai tahu. Mana aminnya? Mengetahuikan segala perkara. Mengetahuikan segala perkara. Mengetahui sebagai tahu. Yang ini tahu sungguh. Darabtu Zaidan darban. Memukul aku akan Zaid sebagai pukul. Pukul sungguh. Tuan pakai taukid. Taukid kami. Sebagai tahu. Dan nyata. Nak tafsir sekali lagi. Tafsir tahu. Apa mana tahu? Nyata. Yang tidak menerima ia tahu tu akan tersembunyi. Tak tersembunyi sama sekali. Dia tahu jelas semua sekali. Yang tidak menerima ia akan tersembunyi. Itu yakni mengetahui zahir batin. Yakni mengetahui zahir batin. Jangan ni. Jangan duduk jauh lah. Lari ke mana? Pak mengaji. Ingat satu. Pak mengaji. Tak boleh ilmu. Tentu lah. Nak sembahyang dia kena sembahyang sana. Sini lah tu. Jadi saksi dia akhirat esok. Yang ada sembahyang tempat gitu. Tempat ni jadi saksi. Tempat ni jadi saksi. Tempat ni jadi saksi. Kita sembahyang banyak tempat. Kata-kata. Mengaji bukan lagu tu. Abu. Tentu. Tidak fikiran kita tak. Kalau kita ubah fikiran kita mula.
Tak sedap. Duduk. Yang duduk lari lah. Duduk depan ni. Duduk bertertik elok. Pun nak dapat ilmu. Saya duduk ngaji gitu pun saya. Saya pergi sayuk. Pergi orang masuk pun. Banyak orang. Bukan macam PA ni. Ulama-ulama semua. Alim-alim mereka. Dia duduk tempat saya. Saya masuk nak duduk tak boleh lah. Tu kata sepak. Ini nak faham kitab lah. Tak faham tempat duduk. Tak faham lagi. Pedih je kan. Faham kitab pun. Tempat mengaji pun tak nak faham lagi. Angkit saya tak sampai nak duduk. Tu buru tu kan. Saya nak duduk pun tak sampai kecil hati. Tapi dah tempat kita duduk selalu situ. Ingat mengaji tu. Yalah, ni kita adab tak baca lagi, baca hal lain. Adab menuntut ilmu. Ada adab. Takkan dapat ilmu. Jangan ubah, duduk tangguh. Hang duduk tak mana selalu, duduk tangguh. Nak dapat ilmu je lah. Lagi, balik bakal pelajaran kita. Sebagai tahu dan nyata dan yang tidak menerima ia nyata tu tersembunyi. Ini nyata sungguh zahir batin. Kita tak tersembunyi. Kita nyata buah di luar je, di dalam kita tak tahu. Isi ada tak ada, buah kelapa je. Dia tahu tak di dalam. Allah Ta'ala nyata zahir batin. Cuma tak sembunyi. Dan samar, yang ni tak jelas kata kita di luar tani. Samar tu tak jelas, tak terang sungguh, tahu tak terang, tahu kelabu-kelabu gitu ya. Tak ada, Tuhan betul tak ada. Mustahil. Tersembunyi dan samar atasnya Ta'ala sekali-kali. Taukid lagi. Tak menerima tersembunyi, tak menerima tersembunyi sekali-kali. Dan tak lupa. Tak hilang. Dia tak hilang dah benda tu. Seperti, tengok dia buat misal, contoh dia. Seperti jikalau bahawa seorang kita manusia adalah ia seorang kita pada wakil. Apa makna pada wakil? Pada yang sebenarnya, yang berlakunya. Wakil. Waqa'a. Yaqi'u. Wakil kelima apa? Arif. Cuma isim fa'il. Waqa'a yaqi'u waq'an fahuwa waqi'un. Isim fa'il. Yang beramal apa nak? Zam. Sif fi'il bina ma'ruf. Ada fa'il dia tu. Kan lupa isim fa'il. Pada wakil hidup 60 tahun. Tuhan dia hidup dia 60 tahun. Dan di dalam taatnya, di dalam taatkan Tuhan 30 tahun. Dia taat elok, Allah tak tahu. Jadi di dalam taatkan Tuhan 30 tahun. Di mana? Pada negeri Mekah misalnya. Berlaku pada satu orang tu. Tuhan tahu. Dia duduk Mekah taat 30 tahun. Dan mati ia. Kemudian daripada duduk negeri Mekah. Mati di mana? Pada negeri Melayu. Dia tahu. Apa dia turun mari sini, dia buat apa, Tuhan tahu. Maka sungguhnya telah mengetahui telah mengetahui Allah Ta'ala sedia kala lagi. Orang tu tak beranak lagi. Langit bumi pun tak buat lagi. Itu ilmu Tuhan. Apa makna sedia kala? Kembar? Tak apa. Ha? Tak apa. Itulah apa dia? Azali. Apa dia azali? Hani? Lupa je dah. Lah. Azali kata apa? Salah. Sebelum buat makhluk. Itu orang panggil azali. Andai kata ya azali. Sebelum buat makhluk. Tuhan tahu dah. Langit bumi tak ada lagi.
Benda itu dalam ilmu dia. Apa makhluk yang Tuhan buat dulu? Nur Muhammad. Habis azali. Belum pada buat nur tu azali. Bumi sana tak ada. Redu sana tak ada. Saya fikir. Jadi sampai ni buat makhluk habis azali. Bila habis azali orang panggil apa pula ni? Bila habis azali panggil apa? Masa imkan. Jadi kata imkan. Apa makna imkan? Masa mungkin boleh ada makhluk. Puncak buat nur. Sebelum pada buat nur tak mungkin ada. Ada muna al-azali wajibun. Tak ada makhluk daripada azali wajib. Angin pun tak ada. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Ada muna al-azali wajibun. Tak ada kita azali wajib. Bukan Tuhan lemah nak. Kodrat dia ada. Tetap dia tak buat. Apa yang dia buat dulu tadi? Ni Nur Muhammad. Habis azali. Daripada sini pergi sampai hari kiamat. Ini mai kita lari. Kau panggil masa imkan. Masa mungkin boleh timbul. Dulu tak mungkin timbul. Wajib tak timbul. Tak boleh ada. Angin pun tak ada. Tuhan ada masa tu. Boleh? Pejam mata. Masa tu. Masa azali. Gelap ke cerah. Kedudukan lagu mana? Yang ni. Ni. Weh. Nah. Ni. Allah Allah. Nak kata cerah-cerah. Kenapa mata kita ada? Nak kata gelap-gelap di hidung apa? Tak ada apa satu. Angin pun tak ada. Tuhan dah nak masa tu. Azali. Masa tu lagi dia. Dia tahu dah ni benda ni. Tu kata tahu sedia kala. Nur Muhammad tak dapat diketahui. Tulis di tepi kitab. Awal-awal makhluk. Awal-awal makhluk yang Tuhan buat. Ialah Nur Muhammad. Maka diri Nur Muhammad itu tidak siapapun yang dapat mengetahuinya. Hanya kita beriman sahaja. Mengatakan benda itulah yang mula-mula Tuhan buat. Jareh. Awal-awal makhluk yang Tuhan buat ialah Nur Muhammad. Maka diri Nur Muhammad itu tidak siapa pun yang dapat mengetahuinya. Hanya kita beriman sahaja mengatakan benda itulah yang mula-mula Tuhan buat. Kerana hadis. Kita pandu pada hadis. Kerana hadis. Awalu alif walam. Awalu ma min alif. Khalaqa. Awalu ma khalaqa Allah. Allah. Nun wara. Nabiyika. Nabi nun bayaka.
ajar. Kemari ada kan? Awal-awal makhluk yang Tuhan buat ialah Nur Muhammad. Maka diri Nur Muhammad itu tidak siapa pun dapat mengetahuinya. Hanya kita beriman sahaja, mengatakan benda itulah yang mula-mula Tuhan buat. Kerana hadis awwalu ma khalaqallah nurun nabiyika. Tulis apa? Itu hadis. Baca azam. Ulang baca lagi. Dengar-dengar. Awal-awal makhluk yang Tuhan buat ialah Nur Muhammad. Maka diri Nur Muhammad itu tidak siapa pun yang dapat mengetahuinya. Hanya kita beriman mengatakan benda itu mula-mula Tuhan buat. Kerana hadis awwalu ma khalaqallah nurun nabiyyika. Awal makhluk Allah nur Nabi Muhammad. Lagi. Dan bukanlah makhluk ini, dan bukanlah makhluk ini dijadikan daripada Nur Muhammad. Dan bukanlah makhluk ini dijadikan daripada Nur Muhammad. Maka itu salah. Kerana ada dalam kitab-kitab Yahudi. Kitab apa nama? Tahzib Subyan, kitab apa lagi? Dia kata makhluk ni dijadikan kepada Nur Muhammad. Itu. Jangan percaya. Jangan kali lagi hari baca Muslimat. Tulis salah betul tak? Tiga sikit. Pegang elok tu, tak lupa pula. Masa tu sebelum buat nur tu orang panggil Azali. Esok orang tanya. Dia naik motor prek ke bawah Cibulir. Takdir Tuhan pada Azali. Pandai kata. Takdir Tuhan lah tu pada Azali lagi. Apa Azali? Azali tu apa dia? Alah, kamu. Kemauan Tuhan pada Azali itu pakai qada dan qadar. Dia kata qada qadar dia akan datang. Saya tulis. Qada tu apa dia? Qadar. Wa wajibun imanuna bil qadari kaza apa nama? Bil qada kama ata fil khabari. Wajib kita beriman dengan qada dan qadar. Apa dia qada? Kemauan Tuhan pada Azali lagi. Lagi akan datang. Tulis. Lambat iradat. Tuhan mau pada Azali siap tetap dah. Jadi anak si bulan sampai satu masa dia akan berlaku insiden. Naik motor dia pun. Tunggu masa, kita ni tunggu masa ya. Benar tetap di sana ya. Supang belakang celaka motor break tak makan. Hantu saudara kata apalah. Siap dah. Aku kalau tak naik motor, tak naik tak patah kaki. Kalau hang tak naik pun patah kaki. Tulis sana ya. Jatuh tangga ke ada lah. Jadi sabar. Itu akidah kita senang lah. Nak marah ke siapa? Nak marah ke Tuhan? Siapa mau benda tu? Siapa mau? Merepek aku kecil manis lagi, mau jantung lagi, darah tinggi depa sihat. Siapa mau benda tu? Siapa bagi jadi? Mau nak marah ke Tuhan? Itu kata wajibun imanuna bil qadari. Wajib kita beriman qada dan qadar. Tuhan yang mengatur. Itu kata kenal Tuhan. Ini tak kenal Tuhan ni. Kau berasa dia nak buat. Tuhan nak atur semua.
Kita pergi haji duduk 3 hari di Mina. Kita duduk di situ. Ni pergi hari raya lepas balik dah. Apa? Hari raya tu, hari Ahad, bukan hari Senin. Mana boleh solat balik lagi hari tu? Man ta'ajjala fi yaumin fala isma alaih. 2 hari duduk di Mina boleh balik. Wa man ta'akhkhara sampai takhir sampai 13 hari tasyrik lagi baik. Ni hari raya tu malam tu pagi tu bakal balik dah kita selesai dah haji. Tak kenal Tuhan. Mengaji boleh kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan. Kita baca. Apa ada miskin? Memang qada ada 2, satu dia pakai qada mubram, satu panggil qada muallaq. Lagi kat datang kita tulis. Apa yang masalah? Mubram tak boleh lari, tentu kena. Muallaq dia ta'liq alhamdulillah kulfah. Allahumma da'fa al-bala, al-bala. Dah dia ta'liq katakan alhamdulillah. Kita mana tahu berlaku di kita ni ada hak mubram, ada hak kita tak tahu hak mana mubram. Hak mana doa sudahlah. Doa ini astajib lak. Doa ibadat tu. Kalau tak mengenal pun doa dia boleh pahala. Doa ibadat tu, doa ni satu ibadat walaupun tak makbul ibadat dah. Boleh pahala. Tu pahaman kita dulu tu. Ambil hak kita dulu. Jangan bagi dia ujang. Coba tak faham. Bagi kita bagilah akidah. Banyak Wahabi lah ni. Syiah, cara Syiah Wahabi. Kalau pakai pihak tajam itu tu Syiah. Itu Syiah. Itu stay Syiah. Haras. Ni Aziz dia. Gaduh dengan usah-usah. Itu istihar apa hal itu. Hang pandai tadbir politik pandai dia ni Aziz. Politik dia pandai bijak. Tapi buat akidah jangan buat keluar hang dalam perut hang sudah. Kalau hang tu buat Wahabi pun. Dia Wahabi. Biar ke dia. Pandai politik. Dia tadbir pandai. Tengok tu. Dulu dia hukum kata tupai pun boleh makan. Labi-labi kuah-kuah boleh makan. Jelah 3 kahwin dah 3 kali. Kawan saya jelah tak apa. Ingat ni. Ni jelah tak ada dia penuh kepala. Ingat no kita. Yang jadi Wahabi. Menjadi hak sunni kita. Baca hak sunni bagi lau. Hak sunni kita. Dia bidang lain dia tapi mulai kita sunni Asy'ariyah. Depan Wahabi. Kita tak mau hak tu. Saya baca lagi. Maka sungguhnya telah mengetahui Allah Ta'ala sedia kala lagi. Apa tadi sedia kala? Azali. Kata sedia kala? Azali. Belum buat apa lagi. Dia tahu dah. Benar tak ada apa lagi. Semua dalam ilmu dia ada. Plan. Macam kita nak buat rumah. Rumah tak buat lagi plan dalam kepala kita dah. Ini pun gitu juga. Plan langit bumi semua ni dalam ilmu Tuhan lah. Dia tak ada kepala lah. Dia kata kepala pula. Dia Wahabi pula. Plan dalam ilmu ni. Sungguhnya telah mengetahui Allah Ta'ala sedia kala lagi. Mengetahui dengan pengetahuannya. Apa beza pengetahuan dengan mengetahui? Abu, apa beza pengetahuan dengan mengetahui? Yang tulah kalah atau lain? Tak lain? Dena mengetahui takluk sifat pengetahuan sifat ilmu pengetahuan dengan pengetahuan dapat mengetahui sifat boleh pengetahuan ada di kita dengan pengetahuan dapat mengetahui benar orang panggil apa ni ketahuan apa ketahuan benda-benda yang kita tahu kita panggil ketahuan. Perbezaan tu dia itu. Perbezaan.
antara sifat dengan ta'alluqnya dan muta'allaqnya. Perbezaan antara sifat dan ta'alluqnya dan muta'allaq. Sifat ialah pengetahuan. Adapun mengetahui itu dinamakan ta'alluq. Dinamakan ta'alluq bagi pengetahuan. Baca muslimat. Jari. Perbezaan antara sifat dengan ta'alluqnya dan muta'allaqnya. Sifat ialah pengetahuan, adapun mengetahui itu dinamakan ta'alluq bagi pengetahuan. Dan benda-benda atau perkara-perkara yang ia ketahui, dan perkara-perkara yang ia ketahui itu dinamakan muta'allaq. Iaitu ketahuan, yakni perkara-perkara yang dia tahu. Mana? Dan benda-benda atau perkara-perkara yang ia ketahui itu dinamakan muta'allaq, iaitu ketahuan, yakni perkara-perkara yang ia tahu. Pengetahuan, mengetahui, ketahuan. Beginilah semua sifat ma'ni. Beginilah urainya semua sifat ma'ni. Boleh tahu? Mudah. Kita baca tak bingung lah. Bagaimana? Beginilah uraiannya semua sifat ma'ani. Pendengar, mendengar, kedengaran. Melihat, kelihatan. Berkata, berkata, perkataan. Semua begitu. Kita tak bingung. Sifat ta'alluq muta'allaq. Sifat ta'alluq muta'allaq. Sifat ta'alluq dia muta'allaq. Ta'alluq kerja dia. Sifat pendengar. Apa guna mendengar? Kerja dia sifat pendengar untuk mendengar. Mendengar itu ta'alluq, bukan sifat. Pendengar itu sifat. Bila ada pendengar, mendengar, tahan telinga. Kalau kita itu ta'alluq. Bila tahan telinga, benar. Benda yang orang panggil kedengaran. Benda-benda yang dia dengar, itu muta'allaq dia. Bahasa Melayu kita. Sifat ma'ni, sifat yang berta'alluq. Ada ta'alluq, ada muta'allaq, ada sifat. Saya baca lagi. Boleh faham tak? Tak keliru lah. Baca Tauhid Rububiyah. Tauhid apa lagi? Habib ya. Dia baca Tuhu ya. Ini semua nama dalam Quran. Bukan kat ulama. Ada dalam hadis dalam Quran semua. Dengan pengetahuan, mengetahui Allah Ta'ala sedia kala lagi. Mengetahui dengan pengetahuan. Pengetahuan itu sifat. Mengetahui dari ta'alluq. Mengetahui dengan apa? Mengetahui dengan pengetahuan. Pengetahuan itu sifat. Itu sifat ilmu. Pengetahuan yang sedia itu. Apa makna yang sedia itu? Lam. Yang kodim. Yang sedia itu kodim. Sifat kodim. Yang sedia itu kodim. Cuma kata kodim. Sifat yang kodim. Dengan pengetahuannya yang sedia itu. Yang kodim.
Kemudian mengetahui pula, mengetahui akan orang itu. Telah mengetahui, Allah Ta'ala sedia kala lagi mengetahui akan orang itu, orang hak tadi ni. Dia beranak duduk di Mekah 30 tahun, dia turun mari mati di negeri Melayu ni pula ni. Dia tahu akan orang itu, orang yang tersebut di atas. Dan berkelakuan orang itu taat di Mekah 30 tahun, dia tahu. Dan berkelakuan orang itu, dengan itu kelakuan taat kepada Allah ila akhirih. Dengan itu kelakuan taat kepada Allah di negeri Mekah 30 tahun tu. Di dalam itu masa 30 tahun Tuhan tahu dia azali lagi. Dan itu tempat Mekah tadi ni dia tahu. Dan telah nyata demikian itu baginya Ta'ala, dengan sifat pengetahuan. Nyata tu mengetahui yang itulah lah. Nyata mengetahui yang itulah. Dan telah nyata demikian itu, demikian yang tersebut tu baginya Ta'ala, dengan sifat pengetahuan. Dan berpanjangan demikian itu nyata. Berpanjangan demikian itu nyata. Dan kenyataan satu makna. Tidak lenyap, yakni tidak hilang dan tidak lupa. Sampai bila-bila. Makna tidak ingat. Tidak lupa. Tidak hilang sampai bila-bila. Itu dalam ilmu dia. Jadi Tuhan tak lupa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun, tidak mengena Allah Ta'ala itu mengantuk. Kita sat-sat mengantuk, tak lupa. Tuhan mengantuk, lupa. Faham? Dan berpanjangan demikian itu nyata. Benar yang dia nyata, yang dia tahu. Dan kenyataan satu makna itu tidak lenyap, tidak hilang sesuatu daripada Allah sekali-kali, tak hilang sampai bila-bila. Ibarat dan telah nyata demikian itu bagi Allah Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala. Dengan sifat pengetahuan. Jadinya maklumat tu zat dia yang dapat ke ataupun sifat dia? Sifat dia yang dapat di zat dia lah. Sifat yang tariknya kita pun. Dengan sebab sifat tu lah zat dapat mengetahui. Jadi sifat tu ada pada dia, tidak zat nak mengetahui. Dan pun macam kita lah juga. Dengan sebab sifat tu, dengan dia bahasa babiah, biha, bisababiha. So, kita harap bahasa babiah lah tu. Yang sebab dia tarik benda tu, zat dia dapat tahu. Kalau tak ada satu zat dia dah tahu je. Jadi maklumat tu dapat kepada zat tu. Zat lah, dapat dengan sebab alat tu. Kita punya tu je. Dengan sebab ada ilmu. Jadi zat kita dapat tahu kalau tak ada ilmu tak. Jadi nak tahu di mana? Tapi kita pucanya dengan apa dia? Kemana? Hati. Dia nak kami puja dengan sebab akal. Allah Ta'ala kurnia akal kepada kita. Akal tu memikir, tarik. Kalau bodoh, tak ngaji mana? Tak ada akal. Akal ni satu nikmat. Apa dia akal? Tasnif. Lah. Bercerita dah itu tidur juga. Akal satu sifat yang Tuhan bubuh dalam hati sunubari. Walahu syu'a'un muttasilun ila dima. Ada bagian cahaya naik otak kepala. Bukan akal di otak kepala. Akal duduk sini. Ada cahaya suluh dengan dia otak. Itu nikmat. Nak tarik benar. Dengan sebab akal tu lah. Tak ada akal lah. Awak macam mana? Akal satu nikmat. Tengok binatang. Akal lah dapat membeza antara baik dan buruk. Kerana akal itulah dapat kita beza
antara baik yumayizu bainal haq wal batil. Membezakan antara hak sebenar dengan hak batil, punca daripada akal. Hak buruk, hak baik, punca daripada akal. Tengok binatang. Ada akal tak? Tak ada. Kalau ada bos sikit sangat kan? Lemu tu. Dia kecil situ, dia berak situ, dia tidur situ. Masuk jamban, nak tunggu dalam jamban. Dia duduk dalam jamban. Habis kota hajat lagi tu, pasal apa? Tak ada akal. Boleh? Akal tu dia tarik. Mana? Akal. Satu nikmat yang Tuhan kurnia buah di sodati sunubari. Okey. Akal dia simpan di situ. Cahaya naik tu suluh. Tak dapat ilmu tu nak pujar di situ. Kena ada akal sana. Dan Tuhan dah akal dah. Macam ilmu mana? Tuhan dah akal. Dia akal bodoh. Weh. Ini gaduh ni. Gaduh di Terengganu. Kampung aja. Ni harus ribet ni. Orang tu kata Tuhan ada angka. Kau ni kata tak boleh kata ada angka. Balah kuat mereka. Tak lepas. Tak selesai masalah. Dia terjun kita pergi ke Datuk Mufti. Pergi ke Datuk Mufti. Ke mana Datuk? Kami ni selesai masalah kami. Masalah apa? Masalah Tuhan ni yang sebenarnya ada angka ke tak? Tak ada angka bodoh lah kata Mufti. 2 kali 5 lah. Kacau tu pagi kita pergi. Semua mereka bagi. Dekat ke Kota naik di sini, semua naik Kuala Lumpur, pergi Kuantan. Yang nak kumpul semua guru-guru. Bukan nak panjang orang ramai ni. Semua guru Mufti ni, anjuran Mufti ni. Kumpul semua guru, so kita baca lagi. Kata nak pergi ke depan, kau nak ngaji mai sini. Sekejap kita pergi. Ngaji, orang mai. Tuhan ada akal tak, Mek? Dia ada ilmu kan? Ada ilmu nak mari ke mana? Jangan ada akal tak Tuhan? Jawab. Tuhan ada akal ke tak? Tak jawab lagi kita pun. Lepas tu dia selewak. Mufti berkata tak ada akal bodoh. Dia pergi ikut dia. Dia nak buat apa? Angkat ilmu dia kita nak akan wala yuqalu ilmuhu muktasabun. Baca dalam Jahrah. Situ wala yuqalu ilmuhu muktasabun. Jangan dikata ilmu Tuhan bahasa usaha. Alim sangat Tuhan usaha mengaji di mana? Bukan dia kena mengaji, bukan kena akal bahasa zati dia lagu tu dah. Sedia kala lagu tu tak berhajat pada akal, nak tarik ilmu dah. Sedia lagu tu alim, sedia kala lagu tu. Kita ni kena ada akal nak tarik ilmu. Dia sedia kala lagu tu dah nak apa? Nak akal apa? Akal tu bukan pada jiran. Zat dia tu bukan jiran. Leh. Apa kita gaduh pula? Kita kena Tuhan. Kita kena Tuhan kan? Mengaji bagi halusi tak mau. Baca bagi halusi. Tu dia orang buat soalan, tak faham buat soalan. Tak faham buat soalan, bagi tahqiq bagi elok. Nak main kita tak boleh. Nabi Muhammad masuk sekolah mana? Lulusan apa Nabi Muhammad? Dia lepas CJ apa? Nabi Muhammad macam kita lah juga. Dia masuk sekolah mana? Tuhan memanglah. Kita ada akal, Nabi ada akal. Bijaksana lah. Tidak pandai, tajam akal. Nabi yang masuk sekolah mana? Mat. CJ apa? PhD ke apa? Daripada dia kata mengaji nak bagi orang aku. Kita tak mengaku. Mengaji nak bagi orang tu aku.
tu kena faham lagi tau. Ya. Okay. Halimah belah Nabi 4 tahun masuk sekolah tadika. Duduk rumah Halimah. Tu Nabi Khidir tu alim kan. Ngaji mana? Ilmu laduni. Akal ada, Allah ilham masuk, wahyi masuk. Tak kena berusaha. Kita kena usaha. Okey, saya baca. Sikit sebanyak faham Tuhan, ilmu Tuhan tidak berhajat mengetahui ilmu akal. Pada azali lagi Tuhan. Alim Tuhan itu pada azali lagi. Tuhan alim itu pada azali lagi. Bukan dapat ilmu dengan menggunakan akal. Bukan dapat ilmu dengan menggunakan akal. Tuhan tidak berakal, tidak ada akal. Kita nak dapat ilmu kena ada akal. Cuba ada orang tanya. Cuba dia. Manusia kalau tak ada akal boleh berfikir. Cuba dia. Manusia kalau tak ada akal boleh fikir tak? Boleh fikir, tapi itulah nak sampai tak mana. Beza yang mendatang akal ma yumayyizu baina al-qabih husni wal qabih. Akal. Manusia kalau tak ada akal, itu syarat. Imam Syafi'i kata berapa syarat? 6 syarat. Jadi dan tanalal ilma illa bi sittati syuruti. Jadi tak boleh dia ilmu dengan syarat zakain cerdik. Ada akal. Tak ada akal. Zakain cerdik. Budak tu cerdik. Maknanya akal dia pintar. Kena guna akal. Budak dapat ilmu. Kalau bodoh sangat, orang hurai pun dia tak masuk dalam kepala dia. Tuhan jadi begitu nak buat macam mana? Mana? Syukur kita ni. Tapi walau bagaimanapun kalau semangat bodoh bagaimanapun kalau semangat dia tu ada juga boleh lah. Golok tu tupu-tupu tu. Kita aduk asah lama-lama boleh takat kayu dah. Bodoh lah mana dia duk mengaji, duk asah dia mengaji lama-lama boleh tak? Ini dah bodoh sekali dah tak mengaji pula kan. Pada itu kata may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan, siapa tak faham Tuhan nak bagi jadi baik, yufaqihu fiddin, Tuhan bagi faham agama, dia suka agama. May yuridillahu bihi khairan, siapa-siapa Tuhan nak bagi jadi baik, orang tu dia minat nak agama, nak cari agama, nak jadi baik. Sebaliknya Tuhan tak mau jadi baik, dia tak mau. Aku mana boleh silap berjam-jam ni, lenguh. Wah. Berapa jam tu? Tak boleh ya. Tapi kalau tunggu TV sampai bola sampai pukul 3 pagi, tak lenguh. Apa dah? Tuhan tak mau jadi baik. Orang yang Tuhan tak mau jadi baik, syukur kepada Tuhan. Dia buka jadi kita baik. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa Tuhan nak jadi dia minat agama, nak belajar agama, baik saja. Itu semua daripada Tuhan. Azali semua tu. Azali. Dan berpanjangan demikian itu nyata dan kenyataan, tidak lenyap, tak lupa sesuatu daripada Allah sekali-kali hingga kepada ketiadaan kesudahan. Apa dia? Tak lupa sampai bila-bila, tak suk. Jom ingat situ lah. Kita mati habis lah. Tuhan nak mati. Dia takkan nak mati. Hak dia tahu tu tak lupa dah. Kenal Tuhan lah. Semua kenal Tuhan lah tu. Itu kedudukan Tuhan lah tu. Lah. Bulan puasa selepas ni, petang Jumaat, makan nasi lemak, buka puasa. Ingat tak? Banyak tu baru buat hari puasa. Petang Jumaat akhir sekali tu, buka puasa lemak, makan nasi. Salah lupa. Lupa.
La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tak lupa sampai bila-bila. Itu dia suruh malaikat kiraman katibin tulis apa? Dan Tuhan tak lupa tu sudah tulis dalam tip malaikat tulis. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terbit satu kata cakapan kita ni melainkan ada raqib dengan atid tukang tulis. Kalau hak baik dia tulis baik, kalau hak jahat kita kata dia tulis jahat. Nak tunjuk esok awak Tuhan lupa. Kata Tuhan tak lupa tulis awak. Awak tanya, ini bukan nak pasal lupa tak lupa, nak tunjuk keadilan dia, nak buat menjadi adil supaya orang puas hati. Ada surat, ada kenyataan, tak tulis orang tak lupa. Dia suruh tulis tu dia. Asal nak menunjuk Tuhan adil. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terbit sepatah perkataan melainkan ada raqib dengan atid, tukang tulis. Kiraman katibin. Hak balik kanan tulis apa yang baik, hak balik kiri apa yang jahat. Hatta anina fil marad. Hingga mengerang sakit tu ditulis. Dia tulis habis. Masuk dalam buku dia. Dia naik sana. Esok nak bentang. Wa kullu insanin azamnahu ta'iruhu fi 'unuqihi. Wa kullu insan, tiap-tiap manusia, azamnahu ta'iruhu. Kami lazimkan surah amalan fi 'unuqihi, ikat di sini. Tiap-tiap orang man utiya kitabahu bi yamini. Siapa-siapa bagi surat, di surat situ. Tulis semua ni. Kita apa yang berlaku sini. Surat ni akan bagi kat kita ya. Man utiya kitabahu bi yamini. Siapa-siapa beri surat dengan tangan kanan. Alhamdulillah. Waman utiya kitabahu bi shimalihi min wara'i dhahri. Suara ni. Celaka lagu. Ya laitani ma li hadzal kitab. Celaka lagu. Ada Quran juga. Tak percaya. Kita kenal Tuhan. Kita kenal Tuhan. Nak kata tak ketawa kita tak mau. Tambah menyanyi penuh dalam buku. Esok petang tengok. Nanti muslimat pergi pekat nyanyi. Kata anin lebih marah, mengerang sakit juga. Macam Nabi kata, kalau bercakap perak, diam untuk emas. Diam lagi pada bercakap. Nabi jelas lidah. Hak ni dia kata, yang badan ni so. Jahanam badan dan lidah. Semua anggota ni dakwah lidah. Hang, kerana hang kami terlibat dalam neraka. Kaki kata kami terlibat dalam hang lah lidah. Jaga lidah tu. Jadi apa tu? Ingat tu. Jaga lidah itu. Lisanuhu ratabun. Lidah mereka itu basah. Zikrullah. Zikrullah. Mengatik abuya. Mengatik apa abuya? Timbul lah. Baru dia timbul dia. Bunyi dengan pergi terdekat. Jenis terdekat. Kau. Ada lagi saya baca. Hingga ketiadaan kesudahan dan sedia kala mengetahui. Balik pakai balik. Dan istiqam. Yang ini bermula sedia kala mengetahui dan nyata. Dengan pengetahuan itu dikatakan takluk ilmu yang tanjizi qadim. Terang tak? Itu cukup jelas. Dan sedia kala mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui kesemua sekali. Dan sedia kala mengetahui kesemua sekali. Ilmu takluk berapa Azam? 3 apa dia? Wajib, mustahil, harus. Apa dia harus? Kemana? Yang mungkin. Ha? Yang mungkin. Apa dia harus? Yang mungkin. Sekalian mungkin, sekalian makhluk. Tak ada satu
yang Tuhan tak tahu. Habis dalam ilmu dia. Duduk dalam ilmu dia tu. Ulama cerita. Buka kita arah tengok. Tak kaya. Macam tu lah tu. Kita ni baik kita baca. Berkat pun berkat. Sekarang sebagai ulama. Pakar ulama. Arak berkalah. Yang pernah kita. Ketua Arak Mekah. Syekh Musim Masawi. Mu'assis Darul Ulum Mekah. Pun dia dirajak sini kan. Kita baca kita ni cukup baik. Cukup berkat. Baca dengan tiga. Bagi faham ni. Satu kitab ni cukup lah. Membaca kitab mana macam-macam. Rajak sini kan. Ada belakang. Qala Musannif rahimahullah. Dan nyata dan sediakala mengetahui dan nyata dengan pengetahuan itu dikatakan, dinamakan ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim. Dikatakan, dinamakan ta'alluq ilmu tanjizi yang tanjizi qadim. Cuba terjemah bahasa Jawi. Baik orang mudah hati. Dan sedia kala mengetahui. Saya ulang. Berarti lah. Ngaji dengan lebih ke lain lah. Kupu ke kita. Asal tu mengaji tak ada ganu. Orang ngaji jangan ganu. Fikiran kita duduk tuju situ. Kalau bunyi kerang sana, fikiran kita sana. Oh, kata apa tu? Lupa dah. Ngaji kau boleh ganu. Tuju tadi. Mana dapat? Kita tak apa kata. Apa ulama kata? Ulama ni bukan kita. Kita nak hurai aja. Ulama yang buat. Yang pun ambil daripada tu. Kita yang muktabar. Dan sedia kala mengetahui. Dan nyata dengan pengetahuan itu. Mengetahui. Nyata dengan pengetahuan. Awak panggil apa? Dikatakan, dinamakan ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim. Terjemah bahasa Melayu. Mi. Ta'alluq tugas ataupun kerja ilmu sifat pengetahuan Tuhan yang tanjizi qadim, lulus pada masa azali. Orang tak faham lah. Boleh lah, tapi orang nak bagi rikah, nak bagi orang faham. Arif. Saya ulang lah. Dan sedia kala mengetahui dan nyata dengan pengetahuan itu dikatakan, dinamakan ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim. Enggak. Tahu pada masa azali tadi. Lah. Ya ni tulis. Bagi dekat elok. Tidak payah faham. Dia ikut kita arah. Dan nyata dan sedia kala mengetahui dan nyata dengan pengetahuan itu dikatakan, dinamakan ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim. Yakni kesemua perkara. Yakni kesemua perkara yang belum timbul lagi. Yakni kesemua perkara yang belum timbul lagi makhluk ini. Tuhan sudah tahu siap pada sedia kala. Itu mana tanjiz? Lulus. Apa mana lulus? Tahu siap lah. Benda tak ada apa satu lagi. Tulis. Tanjiz qadim. Tanjiz lulus. Apa mana siap? Sedia qadim, sedia kala. Belum ada apa, siap semua lah. Dalam ilmu siap. Tunggu nak timbul tengok esok. Esok timbul macam dia tahu. Timbul ni macam dalam ilmu dia. Dah itu kedudukan Tuhan. Lagi. Ta'alluq tanjiz ilmu, tanjiz qadim, ta'alluq inkisyaf. Nama dia. Ni tak apalah ni. Tak masalah. Ta'alluq inkisyaf. Artinya arti inkisyaf nyata, tahu, jelas.
kisah nyata balik ke kita. Artinya arti kisah nyata. Boleh yakni nyata sesuatu perkara itu, nyata satu perkara itu dengan jelas. Nyata sesuatu perkara itu dengan jelas. Itu kata ta'mil kisah. Artinya nyata. Nyata sesuatu perkara itu dengan jelas. Dan diri orang. Hak tadi. Sikit apa semua sekali macam tu lah tu. Dan diri orang itu, orang yang tersebut di atas. Dan diri orang itu dan kelakuannya, kelakuan orang itu dengan segala sangkutannya, sangkutan orang yang tersebut. Hatinya nyata, nyata dengan jelas. Dan diri orang itu, orang yang dia tahu atas sebut tadi, Mekah tadi ni, beranak di Mekah apa semua tadi ni. Dan kelakuannya, kelakuan orang itu dengan segala sangkutannya yang tersebut. Sangkutan yang tersebut ialah segala sangkutannya, sangkutan orang yang tersebut ialah taat di Mekah 30 tahun ila akhirnya. Sudahlah. Itu sangkutan dia taat di Mekah 30 tahun, tua mati di sini. Itu sangkutan dengan orang tu lah tu. Allah Ta'ala tahu semua. Bukan nyata diri orang dia ada. Benar terkait dengan benar dengan orang tu dia tahu, kelakuan orang tu dia tahu semua. Apa kelakuan orang tu dia tahu habis. Belum ada apa-apa lagi. Dan diri orang itu dan kelakuannya, kelakuan orang itu dengan segala sangkutan yang tersebut. Taat berjam-jam, mati berjam-jam. Benar tu nama apa? Dikatakan baginya. Dikata, makna dikata dinamakan baginya, bagi diri orang dan kelakuan itu kata apa? Muta'ala ilmu. Muta'ala ilmu. Apa muta'ala ilmu? Perkara-perkara. Muta'ala ilmu, perkara-perkara yang Tuhan tahu dengan pengetahuannya. Itu bagi muta'ala, perkara-perkara yang Tuhan tahu. Ulang balik. Ini perbezaan tadi. Macam boleh beza kada sifat ta'alluq muta'ala. Sifat apa dia? Pengetahuan. Ta'alluq mengetahui. Muta'ala ketahuan lah. Muta'ala ketahuan. Apa dia ketahuan? Perkara. Ketahuan. Perkara-perkara yang dia tahu. Orang tu, beranak tu mati di situ. Muta'ala. Perkara-perkara yang dia tahu. Dia dah panggil ketahuan. Kalau perkara yang Tuhan tahu, dia dah panggil ketahuan. Pendengar, mendengar, kedengaran. Apa perkara-perkara yang dia dengar? Dikatakan. Begitu. Itu ketahuan. Ketahuan tu Allah. Ketahuan itu benar. Yang segala sangkutannya tersebut itu dikatakan baginya muta'ala ilmu. Itu apa yang muta'ala ilmu. Benda yang ditakluk oleh ilmu. Habis. Lagi. Dan kenyataan. Demikian itu yang sedia pada ilmu dan kenyataan. Demikian itu tersebut. Yang tadi ni, yang sedia pada ilmunya itu. Duduk dalam ilmu dia lah. Orang hak tadi, rupa-rupa tadi macam kita buat plan tu. Dinamakan dia kan kenyataan tu pada istilah ilmu akal. Nama apa? Ayat sabitah. Orang panggil
Ayan sabitatun. Ayanun sabitatun. Dan diri orang itu dan kelakuannya dengan segala sangkutan yang tersebut itu dikatakan baginya, bagi benda itu muta'ala ilmu. Itu apa panggil muta'ala ilmu, benda-benda yang Tuhan tahu itu muta'ala ilmu. Dan kenyataan, benar itulah juga. Dan kenyataan demikian itu yang sedia pada ilmu. Benar tu dalam ilmu siap dah. Benar tak terbit lagi, tak timbul lagi, langit bumi benar lagi. Dan kenyataan demikian itu yang tersebut orang tadi ni, yang sedia pada ilmu, pada azali lagi. Benar tu nama apa? Dinamakan dia pada istilah pakatan. Istilah pakatan ulama. Istilah ilmu akal. Pakatan ulama. Ilmu akal. Ilmu akal iaitu ilmu mantik. Mantik ilmu akal. Ilmu maqulatil asyarah min qahwa la malitta al-asyarah, itu ilmu akal. Mantik dan ilmu maqulatil asyarah, itu ilmu akal. Dalam ilmu akal, jadi pada istilah ilmu akal, ilmu mantik, ilmu maqulat dalam pakatan ulama. Ulama ilmu mantik, pakatan ulama ilmu maqulat, depa namanya apa? Depa panggil ayan sabitah. Depa setuju dah. Ulama al-qalaq dia panggil. Benar ni nama apa? Nama ayan sabitah. Apa ayan sabitah? Tulis. Ayan sabitah perkara-perkara. Perkara-perkara yang Tuhan tahu. Perkara-perkara yang Tuhan tahu dan tetap. Perkara-perkara yang Tuhan tahu dan tetap ada dan tetap adanya. Perkara-perkara yang Tuhan tahu dan tetap adanya di dalam ilmu Allah. Di dalam ilmu Allah pada azali lagi. Kalau nisbah kepada kita ialah rupa-rupa. Nisbah pada kita ialah rupa-rupa yang di dalam pikiran kita. Rupa-rupa benda, rupa-rupa benda yang kita hendak buat. Rupa-rupa benda yang kita hendak buat di dalam pikiran kita sebelum kepada kita buat, sebelum daripada kita buat. Itu ayat sabitah. Baca dia. Ayat nusabita ialah perkara-perkara yang Tuhan tahu dan tetap adanya di dalam ilmu Allah pada azali lagi. Jikalau nisbah kepada kita ialah rupa-rupa benda yang kita hendak buat di dalam fikiran kita sebelum daripada kita buat. Plan kita dapat rumah tak buat lagi, kita bayangkan dah. Tu yang tiang begini, bumbung begini, pintu begini, dapur begini, rupa tu plan. Nama apa? Ayat sabitah.
Kalau Tuhan adalah ilmu, dia bukan ada kepala. Boleh? Ingat tu. Ayat Sabitah. Kemudian ada pula orang Hurai. Idza arada sya'an ayakula kun fayakun. Apabila Tuhan nak satu perkara, dia kata kun fayakun. Apa dia kun fayakun? Gambaran tu lah dia kata. Salah. Jadi semua siap dah sekali ada siap dah gambaran. Nanti apa pula bukan wujudi. Taluk kata, taluk menawujud. Wujudi itu amru itibari. Itu kan salah. Dia tak tahqiq mengaji. Kita jadi gambaran tu ada. Kumpayakun jadi semua sekali. Serta sekali. Apa dia jadi serta? Gambaran itu. Jadi macam ada benda tu amru itibari, bayangan. Bahasa Arab dia panggil surah az-zihniyah. Bahasa Arab dia panggil as-suratul zihniyah. Surah dalam zihin kita, rupa dalam zihin kita ya. Bayangan dalam zihin, bukan ada benar. Jadi penyakit pelan nak buat rumah tu dalam fikiran kita, nampaklah gambaran tu benar dalam kepala. Mana nak tidur dalam kepala punya rumah. Nampak tak? Itu panggil ayat Sabitah. Ingat tak? Nama ayat Sabitah. Dinamakan dia pada istilah. Apa istilah? Pakatan. Istilah pakatan ulama. Ingat tu, tulis bagi elok. Itulah surat khabar selalu. Dia tulis alik sintayalaha. Tiru. Nak tiru Arab, tulis betul-betul. Bukan alik sintayalah. Alik sinta ittafaqa. Istalaha yastalihu istilahan. Ittafaqa yattafiku ittifaq. 7. Istilah 7. Sekata. Ulama 7. Gitu. Istilah. Ada pakatan ulama tauhid. Dia nama apa? Nama ayat Sabitah. Benda tu dah setuju dah. Kawan ni bukan setuju. Kita pun nama ni. Benda tu nama ayat Sabitah. Itu mana istilah pakatan. Pakatan ulama. Ulama akal. Dalam ilmu akal. Nama ayat Sabitah. Dan pada istilah tasawuf pula. Benda tu nama syu'ur. Orang ulama tasawuf dia panggil syu'ur. Satu dah juga. Ulama mantik, pula dia panggil ayat Sabitah. Dan pada istilah tasawuf, okey, apa dia panggil? Syu'un. Tulis itu. Syu'un jamak daripada sya'nin. Syu'un jamak daripada mufradnya sya'nin. Jamaknya syu'unun. Sya'nun, syu'unun. Kemudian hari Syu'un jamak daripada mufradnya sya'nun. Mufrad sya'nun, sya'nai ni syu'unun. Okay. Segala perkara-perkara. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Tiap-tiap hari Tuhan bekerja. Ambil situ lah. Dan pada istilah tasawuf pula, pakatan ulama tasawuf. Benda tu nama apa? Tadi pakatan istilah ilmu akal. Ulama mantik, ulama makulat, dia panggil ayat Sabitah. Kalau ilmu tasawuf pula lagu lain lah. Benda tu juga dia buat nama lain. Dan pada istilah pakatan tasawuf syu'ur, tiada baginya wujud sekali-kali, bukan ada benda. Bayangan saja. Tiada baginya, bagi ayat Sabitah tu wujud sekali-kali pada dirinya, diri ayat Sabitah. Kan wujudi. Hanya ia ayat Sabitah daripada bagai perkara-perkara yang dikira-kira jua dikatakan baginya amrun i'tibariyun. Bisa dengar sama. Aku tak nak dengar apa amru itibari. Mu tak mengaji berkata. Nak semun macam mana? Ada beberapa macam Zam, amru itibari. Apa dia? Istira'i, intizai. Itu bertahqiq. Kita boleh tahqiq elok. Amru itibari ada intizai, ada ikhtirami.
panggil amrul i'tibari, benda tak ada, kiraan saja. Gambaran dalam fikiran kita. Contoh pejam atas semua. Pejam. Fikir baru riak. Nampak tak? Kepala kita berduri, kecil-kecil, nampak takai, nampak tak? Ada orang riak dalam kepala? Ada sakit dah kena duri. Nampak? Tuhan panggil amrul. Akal kita Tuhan bagi. Fa'tabiru ya ulil albab. Ini la'allakum tatafakkaru. Mudah-mudahan kamu fikir. Aku bagi akal, kamu fikir. Sama ada benar tu judi ke tak judi, akal kita boleh guna, boleh fikir. Fikir api. Nampak tak? Nyala panas. Yang kolam panas. Panas bukan api. Api semua panas. Bayangan tu je. Rupa-rupa tu orang panggil surah zihniyah. Jadi yang sabitah tu dalam ilmu Tuhan. Benar tu bukan ada. Macam pelang kita jadi nampak umum dalam kepala kita bukan ada benar. Tapi kita nampak tak? Pejam tu kan. Pejam mata. Nampak tak boyak? Tak kena boyak. Kalau itu boyak. Tapi ada boyak. Itu panggil ayat sabitah. Kita pun ada. Jadi kita ni baru. Itu amrul i'tibari bukan ada benar. Tak benar pun. Kita tak erti amrul i'tibari tak. Dan pada istilah tasawuf syuhud, nama benar. Jadi tiada baginya wujud sekali-kali, bukan benda wujudi, bukan benda ada. Hanya ia syuhud tu daripada bagai perkara-perkara yang dikira-kira dua. Jadi bagai itu banyak. Amrul i'tibari banyak bagai. Dikatakan baginya bagi perkara tu amrun i'tibari, amrun perkara. I'tibari yang dikira dengan akal. I'tibar atau i'tibar. Fa'tabiru, di Quran. Fa'tabiru ya ulil albab. I'tibar. Kira olehmu. Orang yang punya akal. Boleh kira dalam fikiran kita. Esok tak erti pula ada. Hari itu ustaz saya baca kitab ni. Dia mengaji. Dia kelulusan. Dulu hebatlah. Sebab sijil, Mumtaz. Saya baca amrul i'tibari. Dia tak mengaku. Dia tak percaya. Apa duk kira lagu tu? Benda terawang-rawang. Tak ada benar. Kira apa? Ketahan tak kena Tuhan. Lagi dia marah. Kita nak pergi dia marah. Dia ustaz. Kata depan orang. Dia kata kira apa benda rawang-rawang. Tak kena Tuhan. Lagi dia muka merah. Tuhan ada beberapa perkara. Di Tuhan ada beberapa perkara. Wujud kidam tak amrul i'tibari tak? Amrul i'tibari wujud kidam bukan wujudi. Ini kita baca ni bab wujudi. Tak kena Tuhan. Tak kidam marah. Kidam marah. Tak kena Tuhan. Amrul i'tibari tadi iftira'i, ada intiza'i. Baru nak tahqiq. Tahqiq ya. Orang tak memang hana tak kena benar. Gerak. Gerak tak? Apa dia gerak? Tunjuk gerak. Nampak tangan, pegang tangan, cium tangan. Tapi bergerak duk mana? Gerak tak nampak tak? Mana nampak gerak? Nampak tangannya. Tapi sungguh tak gerak? Tengok tak? Apa dia? Pegang dah tangan, tengok nampak tangan. Gerak sungguh tak? Gerak tu orang panggil apa? Amrul. Cium kena tangan, tengok kena tangan. Tapi betul tak gerak? Ini orang panggil intizah. Apa makna intizah? Ada tempat ambil gerak dan faham ni, faham di belakang tangan. Ada musuh dia. Ada satu lagi tak ada tempat ambil. Ekaan. Itu orang panggil istirahat. Amrul i'tibari istirahat ni. Lagi kan datang. Lagi lama tu boleh kan? Dia kata ngaji seminggu tak boleh. Seminggu nak kenapa? Kenapa? Syarat ilmu tulus zaman. 40 tahun kawan saya mengaji. Tak boleh. 40 tahun. Mengaji 4 bulan. Tak berhenti dah. Bukhari. Tu anak orang besar ni. Mak panggil dia. Sekarang mengaji panjang-panjang. Anak orang dah tahu kan. Boleh aku nampak bodoh mak bodoh. Sebab perak anak mengaji berlama.
tekan budak-budak tu. Dia suruh mengaji berlama. Sikit mengaji, pandai dah nak kerja dia, balik dah. Anak orang besar tahu, bila nak boleh? Ingat, mengaji. Ilmu bukan senang. Ya, nak boleh. Harta dunia apa payah nak dapat. Sama ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Wa qul kata oleh Muhammad, Rabbi zidni, Tuhanku tambah ilmu. Kami sudah mengaji malam tawah Hikmatullah, minum izazah, doa di muntazah. Tiap-tiap malam doa lebih banyak. Indonesia, Kamboja, apa nama ni, Tani, orang banyak. Itu malam mengaji tawah. Doa gaji. Ya talibal ilmi basyiril waraq. Yang untuk ilmu menyertai waraq. Guna dapat ilmu berkah. Ya talibal ilmi basyiril waraq. Yang untuk ilmu menyertai waraq. Apa dia waraq? Bukhari, waraq apa? Namerul. Apa dia cari kaki? Waraq tarkus syubhah. Itu waraq tarkus syubhah, meninggalkan benda-benda yang tak terang, halal tak terang, jangan buat. Benda misalnya makanan tak terang kata haram, halal, itu syubhat apa panggil. Kita jangan. Benda-benda ni saya kata boleh bergendang, saya kata tak boleh, betul sarap bergendang. Melawak pakai gendang. Perang. Jadi ya talibal ilm basyiril waraq. Ini kita waraq, baca Quran, buat ibadat, sembahyang. Waraq mana dapat ilmu? Bukan waraq dia tak cakap dengan orang tu, bukan waraq kongo. Waraq ni tarkus syubhah. Benda syubhat tak terang dia tak buat. Satu barang dia berjumpa misalnya, tak terang kata haram, kata halal atau salah, juga jelas betul-betul. Itu waraq. Orang ingat, orang butuh ilmu waraq. So dah dapat besar. Hanya dia yang sabitah daripada bagai perkara-perkara yang dikira-kira juga. Apa nak ikibari? Dapat dengan kira akal saja. Perkara yang dikira-kira, yakni yang kita dapat dengan fikiran akal. Tulis itu. Hanya ia daripada perkara yang dikira-kira juga. Jadi perkara yang kita dapat dengan fikiran akal sahaja. Yang kita dapat dengan fikiran akal sahaja. Bukannya benda itu ada sungguh. Bukannya benda itu ada sungguh sehingga boleh dilihat. Itu amrul i'tibari, bukan benda ada sungguh, tak boleh dilihat, tak boleh dipegang, tak boleh ditunjuk. Dikatakan baginya, bagi perkara, mana dikata di nama. Maksudnya bagi perkara itu amrul i'tibari. Bagi amrul i'tibari. Boleh faham itu dah. Bisa dengar jadilah. Amirul Isa kata amrul i'tibari. Kita baik cerita amrul i'tibari, apa amrul i'tibari, kira nak tanpa terawang-awang. Macam boleh. Hang tak kenal Tuhan. Hang kena mengaji, hang tak kenal Tuhan. Hang kena mengaji lagi, hang tak kenal Tuhan. La tasih ibadah illa bi ma'rifatillah. La tasih ibadah illa bi ma'rifat. Tak sah beribadat, sembahyang, puasa, tak sah kecuali kenal Tuhan. Ibadat menyembah Tuhan. Tuhan sendiri kenal tak? Nak pergi sembah raja. Raja pun kenal tak? Kenal raja tu dulu. Dan ni nak pergi sembah agung, tengok orang duk hitam duk naik gali parit, tu agung, sembah tu lah. Aku tak kenal. Faham tak? La tasih ibadah illa bi'iman. Tidak sah beribadat kecuali kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan macam mana? Nak kenal kawan di rumah, jumpa lah. Nak kenal Tuhan mengaji.
Kena. Kena tak mengaji. Kena. Ilmu Tuhan macam mana? Sama Tuhan macam mana? Basar Tuhan macam mana? Tuhan ada meratik. Cabar bagi. Hampa meratik kena Tuhan ke dah? Galak nak meratik je. Sikit-sikit meratik, sikit-sikit meratik. Tuhan kenal ke tak? Ni kita tak kenal Tuhan. Cabar bagi. Bukan kata saja yang kita. La tasbihan ibadah illa min ma'rifatin. Tak beribadah. Ketih saja. Faham? Hang kita tak kena jalan. Hang jalan tak kena jalan, tak kena lorong dia. Tetapi meratik. Dia bayang orang ya tu. Dia meratik dia terbayang Tuhan begini, berjiring dah apa lah. Dah saja. Dia tak kena. Maka tiadalah disifatkan dia dengan kidam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tanda tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.